Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini saya nak sambung sikitlah, saya nak sambung sedikit, iaitu yang berkaitan dengan semalam. Saya sambung iaitu part 2. Okey, part 2 di mana saya nak menceritakan tentang RTK ataupun Rapid Test Kit. Rapid Test Kit iaitu bermaksud dalam accuracy lah, apa yang saya faham, accuracy 60 sehingga 80% dia punya keberangkalian. Okey, keberangkalian untuk ketepatan dalam satu ujian. Okey, jadi I'm not talking about the speed test. Speed test tu bermaksud yang sekarang ni tengah viral, iaitu speed test yang menggunakan IELTS IELTS. Okey, yang ni this one RTK adalah test ataupun sampel yang diambil daripada hidung. Okey, so tapi yang satu lagi iaitu RTK with PCR, bermaksud hidung. PCR tu adalah area kita punya trachea, iaitu bahagian dalam tekak. Okey, dalam. Okey, so jadi saya pagi tu atas nasihat doktor, saya pun ambil lah RTK. Okey, saya ambil RTK pada pagi tu. Saya pun pergi klinik lah macam biasa lah. Okey, macam tak ada apa-apa. Kira macam saya macam hampa jugalah. Sekiranya saya ni macam hampa jugalah, macam tak rasa apa-apa, betul lah. Kita rasa macam it's not COVID, it's just a post kata apa, symptom after vaccinated. I'm vaccinated, yay. Okay, contohnya. Okay, jadi saya pun pada masa tu pergilah dengan ke klinik dengan keadaan happy, yang rasa macam sangat happy lah. Okay, I'm so happy. Okay, pergi ke klinik. Okay, doktor, saya nak check, saya nak buat test, saya nak buat RTK. Kenapa, ada simptom apa ke? Saya rasa 2-3 hari lepas adalah simptom. Macam tu lah saya cakap. Saya pernah kena spike, saya pernah ciri-birit, saya cakap macam tu kan. Dan okey lah, saya kata kat doktor tu, saya kata saya saja-saja nak buat. Saya saja-saja nak buat. Okey, jadi doktor kata okey lah, tak apa, boleh. Harga RM80. Okey, fine. Okay, kita pun bayar lah bil apa semua tu. And then dia suruh pergi ke belakang dalam pukul 10, pergi ke belakang klinik lah untuk buat dia punya tempat untuk buat vaksin tu lah. Vaksin pula dah, tempat untuk buat swab test. Ya Allah, ya Tuhan ku, asyik-asyik tak habis-habis nak vaksin juga kan. Okay, saya pun pergi belakang klinik. And then one of the staff klinik tu datang pada saya. So dia buatlah test, dimasukkan sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, lepas tu bila dia dah masukkan dalam lubang hidung tu, masa tu saya rasa sangat pedih. Mungkin sebab saya rasa terlalu luka. Saya punya dalam hidung dah luka kot, saya rasa pada masa tu lah. Jadi bila luka tu, saya rasa sangat pedih dan dia keluar air mata. Lepas tu tak apalah, saya pun sambil jalan, dah settle, ambil semua tu sampel tu. Okey, saya tanya dia bila dapat result. Dia kata dalam 30 minit. Nanti pihak klinik akan text WhatsApp. Wow, canggih. Zaman dulu tak ada WhatsApp, bagi result menggunakan PDF file, hantar ke WhatsApp. Okey, zaman sekarang ni canggih. Okey, zaman dulu tak ada macam tu. Sekarang ni semua online, everything on your finger. Okay, jadi semuanya tunjuk je. Okay. Nak apa-apa, nak order Foodpanda sekarang ni pakai order tangan. Okay, tapi nak order girlfriend tak boleh. Kalau boleh cari girlfriend menggunakan Shopee, nanti share lah link. Okay, sempat lagi. Okay, saya gurau-gurau saja. Okay, jadi pada waktu tu saya rasa macam saya rasa macam sambil tunggulah 30 minit tu kan. Sambil tu saya pun mesej dengan mak saya. Saya kata, Umi, saya ada ambil test RTK. Kenapa ambil? Sebab recommended by doktor, supaya saya boleh tahu saya punya situation. Sebab kalau ambil vaksin, siapa yang ambil vaksin, kalau kalau korang punya simptom ni sama macam saya, that is not vaksin punya effect, side effect of vaksin tau. Dia adalah COVID, tapi korang tak sedar korang adalah pembawa. Sebab sekarang ni varian Delta ataupun seumpamanya, dia tak ada berapa banyak
dia mungkin kita akan rasa simptom tu, tapi bila kadang-kadang untuk yang first stage 1, stage 2 yang ditakuti oleh pihak government adalah korang dah vaksin, korang dah second dose, dah complete semua, tapi korang membawa virus. Itu menjadi salah satu topik perbualan sekarang yang sedang dikaji, dan memang ada. I believe that on my opinion, from my opinion, saya percaya apa yang dicakap oleh pihak kerajaan, pihak Kementerian Kesihatan. Kenapa? Sebab saya sendiri pembawa virus COVID, dan saya punya city value awal sangat. Awal sangat. Saya dah jump to the next test. Jadi saya pun tunggulah result saya tunggu result. Korang ni excited kan? Saya pun excited juga nak menceritakan. Kalau bila nak skip je kan. Selepas saya pun text dengan mak saya apa semua tu, saya text macam biasalah, macam tak ada apa-apa masalah ya. Bila dah settle, lepas tu tiba-tiba dapat mesej, masuk mesej. WhatsApp bunyi pling masuk mesej. WhatsApp. So saya pun buka WhatsApp tu, macam nama saya, IC number, nama klinik. Dan saya pun scroll sampai dekat bawah tu dia tulis dia punya statement tu sangat menarik, iaitu positif. Kita kena stay positif adalah luaran. Luaran tu maksudnya kita kena stay positif dan senyum selalu. Tapi bila tengok result positif tu, tak boleh nak senyum sangat lah. Saya kata bagi tahu kat mak saya lah, orang pertama yang saya akan report, biasa saya akan report lah kepada mak saya lah. Dan saya bagi tahu, kata Umi positif. Positif apa? Positif COVID. Positif COVID lepas tu buat apa? Pergi kena MySejahtera ke? Jadi sebab ramai orang tak tahu kan. So kena buat PCR selepas buat RTK untuk double confirm, untuk orang kata apa, sebab accuracy dia tak berapa nak tepat. Dia might be positif ataupun negatif bila korang ambil PCR. Bermaksud kat sini, kalau korang ambil RTK, RTK memang murah tapi tak berapa accurate. Maksudnya kalau korang dah ambil RTK tak berapa accurate, maksudnya korang dapat positif. Bila buat PCR mungkin negatif, mungkin positif. Tapi 60% tu maksudnya bagi saya is not possible lah. Dia takkan, impossible untuk menjadi negatif lah. Bagi saya lah, I believe on the mathematics ataupun fact. Jadi bila dah orang kata apa, dah result dah positif RTK, jadi saya pun WhatsApp lah kat klinik tu, boleh tak saya nak buat PCR? Boleh cik, pukul 3. Bagi nama penuh dan juga IC. Tak apalah, register lah pukul 3 petang. Jadi bila saya dah RTK positif, saya pun bagi tahulah kepada housemate saya semua pakat tolong urut saya, dan dia orang pun makan sekali makan saya masak. Dan juga kita orang share toilet, bukan nak berdua dalam toilet, maksudnya share toilet tu sharing. It's not master bedroom. Jadi saya pun kata macam tu, yang budak-budak housemate yang 3 orang ni semua dah gelabah dah. Dia orang dah macam, so dia orang pun register lah pukul 3 sekali duit masing-masing. Register pukul 3. So dia orang pun macam betul ke kau positif? Betul ke? Yes 3 orang tanya soalan yang sama kan. Orang yang pertama, Syawal, betul ke kau positif? Orang yang kedua yang sama sebab dia orang nak kepastian. Saya tak salahkan dia orang. So pukul 3 petang saya skip pukul 3 petang kami pun pergilah 4 orang pergi ke klinik sambil orang kata apa, yang dia orang ni berdebar-debar jalan dengan saya jauh. Dia orang jalan, saya jalan ke depan, dia orang jalan ke belakang sekali. Kononnya saya ni pembawa virus. Saya pembawa virus dan saya dikira macam jahat, jenayah. Jenayah. Biasalah orang yang COVID ni memang dianggap jenayah sebenarnya. So mentality orang zaman sekarang ni, masyarakat ni semuanya menganggap orang yang COVID ni adalah pembawa virus, dan kata apa, mereka akan sumpah seranah lah. Kau lah penyebab aku punya family kena virus COVID, engkau lah penyebab dia, engkau lah. Kalau engkau menyebabkan orang lain tak apa pula. Ni saya nak bebel jadi engkau ni kalau bab-bab macam tu, kita pun tak menjangkakan. Saya tak menjangkakan saya dapat virus COVID sebenarnya. Gangguan banyak sangat. So jadi orang kata apa
Pada masa tu saya pun pergilah ke klinik. So kiranya kami 4 orang lah, 4 orang pergi ke klinik. Buatlah RTK with PCR, iaitu swab test melalui hidung, dan juga sampel akan diambil melalui kita punya trachea ataupun tekak kita lah. Okay, then saya pun macam biarlah benda tu macam okey lah, kita tanya result bila dapat kan. Tanya result, saya tanya Riki lah. Okey, tanya dia kata dalam masa 24 jam sehingga 48 jam. So normally 24 jam, tapi disebabkan kes harian di area Selangor ni naik sehingga 5,000 satu hari, jadi makanya dia orang kata dalam 24 hingga 48 jam, tak berani nak jamin. Okey. Okey, lepas tu tak apalah, kita orang pun macam buat macam biasa, tak ada apa-apa kan. Okey, pada petang tu saya okey. Pada malam tu pukul 1 saya kena spike lagi sekali. Saya kena spike pukul 1 Bayangkan 5 minit awal tu dia sejuk sangat-sangat. Tiba-tiba macam sejuk hujung jari dan juga jari kaki. Sejuk sangat-sangat sehinggakan saya ambil selimut tutup. Selepas 5 hingga 10 minit, kemudian dia akan diserang dengan temperature suhu badan yang sangat tinggi. Untuk berkata semualah, saya nak memberitahu supaya korang bersedia ataupun tahu simptom-simptom ni, tujuan saya share lah. Okay, so saya pun minta lah member ambilkan SpO2. Okay, ambil SpO2, pass oximeter tu untuk cek saya punya oksigen. Dan dada saya rasa macam bergelora, okay, berdebar lagi sekali, okay, berdetuk kencang melihat kamu. Saya gurau. Okay, jadi saya pun ambil lah SpO2 dan saya check lah saya punya oksigen kan. Okay, dan pada malam tu turun 89 rasanya, tak silap saya lah, 89 macam tu lah. Okay, malam tu saya check 89. So saya rasa macam bawah 90. Okay, bawah 90 you need to go to hospital. Okay, you need to go to hospital pukul 1. Okay, pada pukul 1 pagi saya rasa macam agak creepy sikit lah nak panggil ambulans tengah-tengah pagi kan. Disebabkan oleh mentality dan juga traumatize ataupun mindset saya terlalu trauma untuk memanggil ambulans pada waktu pagi, disebabkan oleh kejiranan ni yang negative vibe, di mana dia orang kata kalau siapa yang positif COVID ni yang panggil ambulans datang semua akan memandang serong. Saya tak faham kenapa masyarakat sekarang ni semua memandang serong pasal orang yang kena COVID. Kalau korang satu family kena COVID, saya tak pandang serong pun. Okay, saya tak pandang serong, malah saya tolong. Okay, saya pergi ke family tersebut, saya pakai hanya face mask sahaja, saya tak perlu pakai 2 layer sebab Alhamdulillah lah saya punya antibody saya valid lah, kuat lah, very strong untuk 3 month. Okay, after get to vaccinated, dan juga saya bekas pesakit COVID. Jadi saya ada immune system selama 90 hari. 90 hari ni kalau nak buat kebajikan kepada mereka yang positif COVID ni, boleh lah InsyaAllah kita gunakan kita punya strong antibody ini, kita nak tolong orang lain. Okay, saya pakai face mask, saya tak perlu pakai double layer. Dan juga pada masa tu saya tolonglah mereka, sebab biarlah dia orang nak kata apa kan. Biarlah family ataupun jiran-jiran nak kata apa kat kita tak boleh nak alam. Betul lah, mulut orang kita telah tutup, mulut tempayang boleh kita tutup, betul lah. Okay, biarlah dia orang nak kata kat kita, kena kat family dia, dalam hati saya kata padan muka. Itu kata kat aku sangat, padan muka no kan. Okay, kita kata kat dia orang balik kan, kita doakan dengan baik-baik je lah. Dalam hati tak apalah, tak ada siapa tahu pun, hanya Allah yang tahu. Okay, so saya teruskan. Okay, malam tu saya kena spike. Okay, saya punya SpO2 drop 89 dan saya buat prone position. Prone position tu bermaksud meniarap. Okay, bahasa doktornya prone position lah, PRONE, prone position, di mana kalau menghadap ke atas supine position, iaitu SUPINE, supine position, supine prone, supine prone. Lama-lama faham lah jadi makcik-makcik kat luar sana, kalau pakcik-pakcik biasanya faham lah meniarap. Meniarap tu bermaksud meniarap yang kata meniarap yang tak boleh tu berzina dengan setan tu bukan. Itu meniarap dekat masjid. Jangan salah faham, ni untuk tujuan kesihatan. Kalau awak rasa macam mentaliti awak ni, pakcik-pakcik ni, ustaz-ustaz ni, kalau awak rasa macam benda tu tak bagus, tak payah buat. Tapi untuk kesihatan boleh. Faham tak? Okay, saya pun tak faham kenapa mentaliti orang. Bila saya share video pasal prone position, Syawal nanti berzina dengan jin. Apa ni, susah.
Susah benda tu macam, okay, contohlah saya tak faham lah orang sekarang. Okay, lantak korang nak berzina dengan setan ke, jin ke, itu fikiran korang, lantak korang. Tapi untuk for siapa yang sakit ni tak fikir apa dah. Okay, jadi saya pun dengan SPO tu 89 saya pun meniarap. Okay, meniarap lah. Okay, meniarap pukul 1 pagi dalam tempoh 2 jam macam tu lah. Dan saya cek balik SPO tu saya, dia naik balik 96 lah. So tak perlu panggil ambulans lah. Okay, so saya rasa macam okey lah sikit. Dan saya pun buat supine position, iaitu menghadap ke atas, tidur macam biasa. Tidur macam biasa. Dan pada saya cepatkan sikit, tapi tak adalah cepat lah. Okay, pada pukul subuh macam tu saya dah start pelik lah dengan badan saya. Saya dah kena demam sekali lagi, supine pula dah. Demam sekali lagi, supine pula dah. Okay, kena spike sekali lagi pada pagi tu. So dan saya dah start sweating. Dan saya kata lebih kurang dalam benda tu berlanjutan selama sejam lebih. Dan pada pukul 7 saya pun mulalah check saya punya SPO tu. Tiba-tiba rasa nak ambil SPO tu, saya letak kat tangan, letak kat jari, tiba-tiba lah, semua nak tiba-tiba. Okay, saya punya SPO tu jatuh 79 yang saya rasa macam satu nombor yang agak menarik. 79. Okay, agak menarik nombor dia. So saya pun hantarlah mesej kepada my boss, iaitu doktor lah, dia doktor. So lakilah saya ada seorang doktor yang dah merupakan bos saya, dan saya boleh dapatkan refer lah. Saya tanya pukul 7.30 lah dia balas mesej, bos, saya nak tanya ni, bagi gambar SPO tu saya drop 79. So dia kata, Syawal, this is not joking, you need to go to hospital right now. So nak kena buat apa ni? Pergi dekat bahagian emergency. Okay, apa prosedur dia, saya tanya. Semua persoalan saya tanya sebab saya nak bagi bantu kat korang jugalah. Okay, prosedur dia yang pertama, kalau korang pergi kenderaan sendiri, tolong duduk dekat tempat belakang sekali. Duduk bahagian belakang, driver ada seorang, korang duduk kat belakang. Okay, kalau perlukan ada seorang lagi untuk untuk membantu korang tu, terserah pada korang. Paling maksimum 3 orang yang dibenarkan oleh SOP standard kerajaan. Okay, 3 orang. Saya pergi masa tu 2 orang. Okay, yang pertama duduk seorang kat belakang, seorang kat depan. Saya duduk kat belakang. Okay, yang kedua, okay, jangan sesekali turun. Okay, biarkan nurse ataupun MA, medical assistant, ataupun pegawai ataupun doktor yang ada dekat situ, kat pintu masuk dekat bahagian emergency tu, awak angkat tangan, awak panggil hello, panggil. Saya sesak nafas. Saya punya SPO tu saya buat macam tu. Tolong datang ambil. Saya sesak nafas. Saya cakap macam tu, sesak nafas. Okey. Lepas tu dia kata boleh jalan tak, cik? Boleh jalan. Saya pun jalan lah, tapi agak perlahan jugalah. Saya jalan agak macam sangat perlahan. Saya pernah dengar tak slowpoke? Slowpoke tu Pokemon. Pokemon pernah dengar tak yang jalan sangat slow? Macam koala tu jalan slow. Betul, sangat slow. Saya jalan slow. Orang kata apa? Menikmati perjalanan. Okay, saya jalan sangat slow disebabkan oleh saya dah start sweating, tak cukup oksigen. Jadi panggil ambulans, panggilan terlalu sibuk. Okey, terlalu sibuk panggilan. Okey, masa tu pagilah. Okey, mungkin terlalu ramai sangat orang pakai ambulans. Saya tak dapat menembusi talian 999. Okey, saya call tapi tak tahulah, mungkin ada line problem ke apa whatsoever, saya tak tahulah. Tapi I believe dia orang sibuk lah. Tak apalah. Okey, pergilah kereta sendiri, minta housemate bawa. And then sampai dekat hospital, saya pun buat lah seperti mana yang saya buat ikut SOP tu kan. Okay, hello. Saya sesak nafas, saya positif COVID, saya cakap yang tu kan. Okay, dia orang pun pakai mask apa semua tu, memang dia orang pakai dah. PPE semua dia orang dah pakai dah. Okay, so dia orang datang, salah seorang yang full PPE datang pada saya. Boleh jalan tak, cik? Boleh. So dia kata tak apalah, jalan ke arah pintu. Jalan lah. Saya pun rasa nak pitam, rasa pelik lah, badan saya rasa pelik. Okay, dan saya dah muntah dah. Pagi tu saya dah muntah sekali, 2 kali dah muntah, keluar angin je.
Lepas tu and then masuklah kat bahagian check tu, dia akan ada bahagian penerimaan, iaitu bahagian scanning, bahagian pre-scanning ataupun pre-treatment macam tu lah. So dia akan check saya punya SpO2 untuk dapatkan keadaan condition sekarang. SpO2 saya dia check, masa tu tak stabil. Lepas tu dia check saya punya ni lah, BP, blood pressure. Dia nak tengok saya punya diastolic ataupun systolic. Apa benda tu Syawal cakap, tak tahu lah, korang carilah kat Google lah. Systolic dan juga diastolic. Tengok saya punya tekanan memang agak tinggi, 159 dengan 100 ke tak ingat. Dia macam hypertension sikit. Dia kata ni macam awak ni bersukan, tapi saya tak bersukan. Tekanan awak ni macam orang yang tekanan darah tinggi. Saya macam hyperaktif tengah bersukan. Awak faham tak? Jantung saya berdegup kencang. Berdegup kencang melihat kamu. Dia kata macam orang bersukan. Dia kata dia bergurau, tapi dalam masa yang sama ada satu stretcher, ada satu benda yang berbungkus. Saya tanya ni siapa? Saya cakap itu kan. Okey, sambil tu menyebuk. Biasalah kereta Melayu suka menyebuk. Okey, busybody kan. Saya tanya ni siapa? Ni dah meninggal lah, dia baru masuk tadi. Sebelum awak tadi. Dia dah masuk tu, meninggal kat sini. Okey, terus meninggal. Kita orang tak dapat selamatkan. So tengah tunggu result police report. Okey. So ada mayat kat situ kan. Okey, so baru meninggal, dah berbungkus lah. Okey, dia tutup dengan plastik. Okey. So dia pun ambil wheelchair, dia tengok saya punya ni dah teruk, dia dimasukkan dalam bahagian red zone. Bahagian screening tu adalah untuk tentukan sama ada